Allah Ta'ala akan cegah, tahan daripada kemudaratan yang boleh menimpa dia. Kita nak cari apa kita di dunia ini? Sedangkan apa yang kita nak cari ini kita akan tinggalkan. Ulama sebutkan kata apa? Peliknya manusia ini dia mencari pulun sesuatu dengan apa yang dia akan tinggalkan. Kita nak cari dunia tapi kita kena sedar kita akan tinggalkan dunia. Bukan kata salah nak cari dunia. Kata guru saya, macam mana nak buang dunia sedangkan kita hidup dalam dunia? Tak boleh buang dunia. Tetapi kita mengambil dunia ni sekadar keperluan kita sahaja. Jangan sampai kita cinta kepada dunia. Jangan sampai kerana dunia kita meninggalkan ibadah kita. Kita meninggalkan perkara-perkara ibadah yang lain. Hanya kita nampak nak cari duit. Bukannya salah nak jadi kaya, tetapi kita kena ingat Allah Ta'ala bila uji kita dengan kekayaan, akhirnya kita bagi jawapan kita sibuk. Masa susah kita minta doa, ya Allah tolonglah bagi aku jadi kaya, nanti aku senang, aku boleh tolong orang. Masa kita susah. Tapi bila Allah Ta'ala izinkan kita kaya, tak nampak dah muka di masjid, surau dan sebagainya. Nak sedekah ni pun takut. Sebab apa? Sebab harta ini aku cari penat-penat. Pasal apa nak kena bagi ke orang lain pula? Dia main dah. Dulu ni masa susah, minta tolong kepada Allah, minta doa kepada Allah, bagi aku kesenangan supaya aku boleh tolong orang. Tetapi bila dah senang, nak tolong orang tu kita rasa sombong dah. Aku cari penat-penat, pasal apa nak kena bagi pula? Ini kita. Sedangkan bila kita mati esok ni, apa yang kita ada ni semua kita tak bawa balik ke alam kubur. Apa pun kita tak bawa masuk dalam kubur. Nombor plate kereta hak kita beli mahal-mahal, bukannya salah, tetapi bila kita mati esok tak bawa masuk sekali. Nombor plate harga 300,000 W1 misalnya. Saya tak tahulah, aku betul kena orang ada nombor plate W1. Contoh W1 300,000, tak apalah, ada duit. Tapi bila mati esok tak boleh pesan kepada anak kita, tolong nak pak mati esok tolong tanam sebelah, pasal hak ni pak beli 300,000, takkan tak bawa sekali. Kita tak boleh dah pesan lagu tu. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebutkan dalam hadis, apabila matinya anak Adam itu, terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, apa dia? Bila kita mati esok ni tak bawa apa dah ni. Ingatlah, kita mati esok ni tak bawa apa dah. Tetap melainkan 3 benda ni, iaitu yang pertama sedekah jariah kita. Sedekah jariah ni apa dia kata ulama? Jariah ni mengalir. Jariah ni mengalir. Maksudnya amalan sedekah kita ni yang mengalir sampai hari kiamat. Maka kata ulama, maksud sedekah di situ adalah wakaf. Sebab apa? Sebab wakaf ini ialah amalan sedekah yang mengalir pahala dia selama mana ada benda tu. Sama ada benda kita beli, kita wakafkan, ataupun kita wakafkan duit. Selagi mana bangunan ada, contohnya ni kata dengar atas Surawana nak buat masjid kita wakafkan duit wang tunai RM30 misalnya, ataupun kita beli bata satu pelet tu, ni aku beli, aku wakafkan untuk pembinaan masjid. Maka selama mana bata tu ada lagi, maka selama itulah kita menerima pahala walaupun kita dah mati sampai hari kiamat. Tak kisahlah nak wakaf benda apa pun, tapi pahala wakaf tu dia berpanjangan. Maka jangan kita takut untuk bersedekah. Ada orang dia takut nak bersedekah kerana dia kata, hari-hari sedekah habis duit.
Sedekah sikit-sikit sudahlah, ni dah hari habis lah duit. Memang dari segi zahir duit kita ni akan habis, kalau kata maksudnya nilai itu akan kurang. Kita ada RM5, kita ada RM10, kita sedekahkan RM5, nilai itu memang berkurang lah. Ada RM10, sedekah RM5, tinggal RM5. Dari segi jumlah memang berkurang. Maka orang takut, aku cari penat-penat nak kena bagi kat mereka pula, lemak aku tu, habis duit aku. Ni duduk kumpul harta ni, nak bagi kat siapa? Nak bagi kat ahli keluarga dia. Tak ada nak buat ibadat, tak ada nak main jemaah kelas pengajian ni pasal apa? Pasal duk kumpul harta nak bagi kat anak isteri dia esok ni. Orang minta sedekah pun nak bagi, bukan tak bagi, tapi itu pun orang panggil apa? Kedekut nak bagi banyak. RM1 jadilah. Bukan kata salah nilai RM1 tu, tapi bila rasa ada tak bagi langsung lagi, orang kata apa pula, aku kontraktor kelas A ni takkan tak bagi RM1 kira bagi ya. Bila mati esok ni tak bawa dah semua tu, maka dia akan rasa apa? Dia rasa takut harta akan habis. Sedangkan Nabi kata apa? Manaqasat sadaqatun min malin, tidak berkurang harta kerana bersedekah. Kita yakin sungguh ni Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih, tidak berkurang harta kerana bersedekah. Lagu mana maksud dia? Saya sebut tadi zahirnya memanglah kurang RM5, RM10, sedekah RM5, tinggal RM5. Tapi Nabi kata tidak berkurang. Macam mana? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa maksud dia ada dua maksud tidak berkurang harta kerana bersedekah. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala akan memberkati rezeki dia, harta dia. Dengan sebab bersedekah itu Allah Ta'ala akan berkati hartanya, dan juga Allah Ta'ala akan mencegah kemudaratan yang boleh menimpanya. Ini yang pertama. Bila kita suka bersedekah, kita pun memang niat nak bersedekah tapi tak mampu, takat sehari RM1, tak apa. Tapi ni hak kata selalu suka bersedekah tu, Allah Ta'ala berkati rezeki dia. Walaupun gaji tak besar, tetapi kerana harta rezeki dia tu berkat, cukup untuk sara anak bini dia sebulan tu sebelum nak mai gaji baru. Tapi kalau harta tak berkat, gaji puluh-puluh ribu sebulan pun, dia pun tak tahu pi mana duit dia ni. Tu tanda tak berkat. Dan Allah Ta'ala mencegah kemudaratan yang boleh menimpa dia. Dengan sebab bersedekah, dia suka bersedekah walaupun tak banyak, ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala akan cegah, tahan daripada kemudaratan yang boleh menimpa dia. Sama ada kemalangan ke, kecederaan ke, pengkhianatan ke, apa ke, kemudaratan yang nak menimpa dia, Allah Ta'ala boleh cegah kerana sebab dia suka bersedekah. Sebab tu saya pesanlah kepada diri saya dan semua, selain daripada kita nak jaga kemudaratan sehari-harian hidup kita, kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali pagi dan petang. Rasulullah kata apa? Allah Ta'ala akan jaga dia daripada kemudaratan. Musim-musim Covid ni, selain kita jaga SOP dunia, kita baca juga hak ni doa ni, pagi dapat tip, pagi 3 kali, petang 3 kali. Dan sedekah lah. Kita nak pergi mana-mana, sedekah. Niat, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan perjalanan dia kerana sebab bersedekah. Tu yang kata Allah Ta'ala mencegah kemudaratan yang boleh menimpa dia. Ataupun orang nak khianat dengan harta kita, orang meniaga. Orang meniaga ni biasalah, kita tengok kedai kawan tu maju sikit, dia mula dengki, pergi jumpa bomoh siam, tanam depan kedai lah, macam-macam. Itu benda mudarat yang memang Allah Ta'ala izinkan boleh berlaku, yang orang tak nampak kedai dia buka. Tanya kawan tu, ni pasal apa banyak hari tak nampak buka kedai? Lah, aku buka macam biasa. Tapi pandangan manusia yang memang Allah Ta'ala izinkan, reja jin ni, orang nampak kedai kawan tu tutup. Tapi insya-Allah dengan sebab suka bersedekah, Allah Ta'ala akan jaga daripada pengkhianatan makhluk. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
Yang dikatakan tidak berkurang harta tu maksudnya apa? Allah Ta'ala akan tampung kekurangan jumlah harta dia itu dengan Allah Ta'ala memberikan pahala kepada dia. Dan Allah Ta'ala menambahkan lagi pahala itu berlipat kali ganda. Walaupun kita tak nampak di dunia, tetapi kita akan nampak di hari akhirat kelak. Tu maksud sedekah tidak mengurangkan harta. Maka jangan takut bersedekah. Bukan pada nilai. Allah Ta'ala bukannya tengok nilai semata-mata, tetapi Allah Ta'ala tengok kepada kesanggupan kita, kepayahan kita nak memberikan sedekah. Sebab orang susah, sedekah orang susah tak sama dengan sedekah orang senang. Dalam erti kata apa? 10 ringgit orang senang tak sama dengan 10 ringgit orang susah. Orang senang 1000 ni macam tak ada apa. Orang susah nak keluarkan sedekah 10 ringgit pun rasa susah. Maka Allah Ta'ala tengok kepada kesanggupan, kepayahan dia tu mengeluarkan sedekah. Walaupun 5 kupang, tapi dia nak juga, aku tak ada duit ni, tapi aku nak juga bagi sedekah kepada surau masjid misalnya. Ada 5 kupang, bawa masuk dalam tabung masjid. Maka dengan sebab kesanggupan, kepayahan dia itu, Allah Ta'ala akan memberikan pahala sebanyak-banyak di negeri akhirat itu.